Pada penghujung tahun 2021, banjir besar telah melanda beberapa negeri di pantai barat semenanjung Malaysia. Ianya adalah sangat mengejutkan, khususnya apabila ianya berlaku di Selangor. Kemusnahan yang ditinggalkan juga amat teruk. Ditambah pula ketika itu, penularan COVID-19 masih lagi belum reda. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, maklumat yang diperolehinya dari Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor, punca banjir besar di Selangor adalah akibat taburan hujan 2 kali ganda dari kebiasaan dan juga air pasang. Adakah ini satu petanda bumi kita semakin tua dan nazak, atau gara-gara perubahan iklim dunia yang semakin tidak menentu? Jakarta bakal tenggelam. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh National Research and Innovation Agency (BRIN), kira-kira 25% kawasan di Jakarta dikatakan akan tenggelam pada tahun 2050. Ianya akan berlaku secara perlahan-lahan dalam tempoh beberapa puluh tahun akan datang. Ramalan ini dibuktikan dengan sebuah masjid yang berdiri kukuh suatu masa dahulu di kawasan Muara Baru Penjaringan semakin tenggelam sejak 12 tahun lalu akibat peningkatan paras laut di utara Jakarta. Menurut kajian dari Institut Teknologi Bandung (ITB), kira-kira 9,000 hektar tanah di Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh dua faktor utama, iaitu peningkatan paras air laut akibat pemanasan global dan turunnya permukaan tanah akibat eksploitasi air secara berlebihan di Jakarta. Kawasan di Muara Baru telah turun sedalam 1 meter dari aras laut. Jika perkara ini tiada tindakan aktif dari pihak kerajaan Indonesia, beberapa kawasan di Jakarta boleh menurun sehingga 4 meter di bawah permukaan laut menjelang tahun 2050. Situasi di Malaysia. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Nature Communication pada tahun 2019, iaitu sebuah badan yang menerbitkan jurnal-jurnal berkualiti tinggi, mendedahkan bahawa Malaysia juga bakal tenggelam menjelang tahun 2050. Dengan menggunakan data dari Digital Elevation Models Coastal DEM, kajian simulasi digital berkenaan menjelaskan bagaimana paras kenaikan air laut mempengaruhi negara-negara pesisir laut dan mendapati 9 negeri di Malaysia akan tenggelam dan membentuk sebuah pulau sekaligus menjejaskan berjuta penduduk. Hampir semua negeri-negeri di Malaysia mempunyai pesisir pantainya sendiri. Perkara ini pastinya akan menjejaskan semua negeri yang terlibat. Pada tahun 2050, di bahagian utara semenanjung Malaysia, Simpang 4, Sanglang, air hitam akan tenggelam. Bandar Alor bakal menjadi sebuah pulau. Daerah Pokok Sena dan Jitra bakal mempunyai pantainya sendiri. Sepanjang pesisir di antara Tanjung Piandang ke Kuala Sepetang akan wujudnya pulau-pulau kecil dan keseluruhan daerah di bahagian serai akan lenyap. Manakala jaringan lebuh raya utama Malaysia, lebuh raya utara selatan akan tenggelam. Di Selangor pula, kawasan Pelabuhan Kelang atau Port Klang akan tenggelam. Pulau Ketam, Pulau Tengah dan Pulau Kelang akan tenggelam sepenuhnya, manakala Shah Alam akan mengecil. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan berada bersebelahan dengan pantai. Air Keruh pula bakal menjadi sebuah pulau dan Muar akan tenggelam. Manakala di pantai timur semenanjung, Kuala Terengganu akan mengecil dan akan memiliki beberapa buah pulau. Di Sarawak, Kuching juga akan mengecil dan wujudnya beberapa buah pulau. Kesan global kenaikan paras laut. Kajian oleh Nature Communication turut menyatakan di peringkat global, populasi Asia adalah paling banyak terdedah kepada kenaikan paras laut, iaitu sebanyak 70%. Berjuta penduduk akan terjejas. Hampir 43 juta penduduk Cina akan terjejas. Di Bangladesh, 19 juta penduduk terjejas.
Di Vietnam, 26 juta penduduk terjejas dan Thailand, 17 juta penduduk yang akan terjejas. Keadaan lebih teruk jika faktor lapisan air tidak stabil diambil kira. Keseluruhan bahagian selatan Vietnam termasuk bandar Ho Chi Minh akan tenggelam pada tahun 2050. Manakala bandar-bandar utama seperti Bangkok, Mumbai dan Shanghai akan lenyap. Hal yang sama juga turut mengancam negara-negara lain di dunia. Ekoran beberapa trilion tan ais yang telah hilang dari Greenland sejak tahun 1994. Kehilangan bongkar-bongkar ais itu sekaligus meningkatkan paras air laut. Kita perlu tahu bahawa bumi yang didiami ini semakin nazak oleh kerakusan manusia yang menyebabkan masalah pemanasan global yang mencairkan lapisan ais pada kadar yang sangat membimbangkan. Oleh itu, demi melindungi masa depan dan generasi akan datang, kita mestilah bersatu hati dan menjaga bumi, terutama tempat tinggal kita, dari hilang dari peta dunia. Apa yang kita boleh lakukan ialah dengan mengurangkan sisa karbon dioksida dalam tabiat harian, mengubah cara hidup ke arah yang lebih sejahtera kepada alam sekitar.